Salam sejahtera dan salam sahabatku sayang. Berita Nukas edisi malam 24 November 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 18 Disember 2021 sebagai Hari Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak ke-12. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh berkata, pihak SPR juga bersetuju hari penamaan calon diadakan pada 6 Disember 2021. Tarikh RIP keluar 24 November 2021 hari Rabu. Tarikh penamaan calon pada 6 Disember 2021 hari Isnin. Tarikh mengundi awal pada 14 Disember 2021 hari Selasa. Tarikh hari mengundi pada 18 Disember 2021 hari Sabtu. Beliau berkata demikian semasa sidang media pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 di Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, beliau juga menambah SPR telah melantik 82 orang pegawai pengurus pilihan raya dan dibantu seramai 249 penolong pegawai pengurus bagi melancarkan proses PRN ke-12 Negeri Sarawak ini. Manakala bagi tujuan memantau semua aktiviti pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menumbuhkan 155 pasukan kuasa kempen pilihan raya yang dianggotai oleh wakil-wakil daripada PDRN, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya DPPR yang akan digunakan pada PRN Sarawak ke-12 ini adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilihan tambahan DPTST2 2021 yang dikemas kini sehingga 2 November 2021. Daftar pemilih tersebut mengandungi 1,252,014 orang pengundi yang terdiri daripada 1,228,858 pengundi biasa, 12,585 anggota tentera dan pasangan, 10,458 orang anggota polis PGA dan pasangan serta 113 orang pengundi tidak hadir PTH luar negara. Sementara itu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu Gabungan Parti Sarawak GPS akan mengumumkan calon-calon bagi Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 PRN 12 pada 4 Disember 2021. Ditemui media selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB dan Kumpulan Syarikat Naim serta Majlis Pecah Tanah Vista Perdana Fasa 3 di Miri pada Rabu, beliau yang juga pengerusi GPS menegaskan GPS sudah bersiap siaga untuk menghadapi pilihan raya kali ini. Kita memangnya sudah bersedia, kita jangkakan bahawa polling will be somewhere before Christmas dan daripada sudut GPS kita hanya fine tune semuanya sudah tersedia dah. Kita akan umum mungkin 2 hari before nomination. Kita nomination 6 kan, akan umum mungkin 4 hari bulan. Saya akan umum saya terus lah. Okay. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak telah terbubar berkuat kuasa 3 November 2021 selaras dengan perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bahawa proklamasi darurat bagi Sarawak ditamatkan pada hari yang sama. Untuk rekod, penggal DUN Sarawak telah tamat pada 6 Jun lalu, namun pembubaran DUN ditangguhkan susulan pengisytiharaan proklamasi darurat sehingga 2 Februari 2022 di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 Sarawak oleh Yang di-Pertuan Agong. Terdahulu dalam ucapan perasmian, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg berkata, Kerajaan Sarawak komited dalam menyediakan kemudahan perumahan mampu milik dan berkualiti untuk rakyat di negeri ini. Katanya, usaha menyediakan rumah mampu milik akan membantu mempertingkatkan tahap pemilikan rumah di kalangan kumpulan sasar. Menurutnya, kerajaan negeri juga telah memperkenalkan skim bantuan deposit perumahan B40, M40 bagi membantu golongan sasar mampu memiliki kediaman sendiri.
Satu-satunya ialah nak dapat loan. Khasnya B40. Lebih-lebih lagi orang yang dalam sektor swasta. Kerana bank kadang-kadang si dapat minjam. Kerana dilihatnya salary slip. Orang pedagang ni ada salary slip. Maka bank susah nak beri pinjaman. Jadi hari itu saya jadi ketua menteri, saya cari jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan akhirnya saya membuat keputusan deposit rumah biar GPS bayar. Melalui satu syarikat keuangan bernama Mutiara Mortgage and Finance. Apabila dia dapat pinjaman, depositlah bayar, maka dapat mereka kunci rumah dan mereka diam dan bayar setiap bulan. Dengan syarat, memanglah kena rumah menjadi kolateral. Jadinya bayar ajalah, maka dapatlah setidaknya memiliki rumah. Dalam pada itu, Ketua Menteri memberitahu kerajaan negeri mengambil pendekatan secara holistik mengenai perkara itu dengan mempergiatkan usaha menyediakan rumah mampu milik kepada rakyat di kawasan seperti Miri dan Kuching. Malah katanya kerajaan juga berusaha menangani masalah pembiayaan akhir dalam kalangan kumpulan sasar dan mengurangkan tekanan kos dalam pasaran perumahan. Ini baru satunya, iaitu deposit. Yang lain pula, kita ada program rumah dibangunkan oleh Land and Survey, iaitu extension, settlement extension. Saya ada polisi baru dah mula daripada tahun lepas. Apabila kita bangunkan kawasan baru untuk rakyat, kita terpaksa tembok tanah mesti ditembok. Kita bekalkan utility, elektrik dan air. Dan juga kita buatkan jalan, pagar konkrit, semua ini. Dan apabila dah siap, kita benakan rumah. Pembeli hanya membayar rumah, yang lain GPS tanggung. Terdahulu ketika berucap, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rezal Merikan Naina Rekan berkata, melalui memorandum persefahaman itu, Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB bersama kumpulan syarikat Naim bakal merekodkan persefahaman berhubung dengan cadangan bagi bekerjasama untuk pembangunan perumahan Vista Perdana bagi fasa 3 yang merangkumi 694 unit rumah teres satu tingkat berkeluasan 900 kaki persegi. Katanya penyediaan pemilikan rumah mampu milik yang selesa untuk keluarga Malaysia merupakan agenda utama kerajaan menerusi gagasan Livable Malaysia ataupun Malaysia Berdaya Huni. Oleh sebab itulah, saya juga mengambil kesempatan dalam aspek agenda penyediaan perumahan ini, saya lihat antara negeri yang amat-amat terkehadapan tak lain dan tak bukan adalah negeri Sarawak. Mana tidaknya, bukan hanya program PPR Sarawak ini dijayakan secara bersama dengan KPKT sebagaimana yang disebut tadi. Program-program perumahan, penyediaan kediaman perumahan yang bersifat rakyat-sentrik. Program perumahan spektra permata seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Program pinjaman rumah panjang, skim bantuan rumah sewa Sarawak yang berada di bawah Housing Development Corporation Sarawak dan pelbagai lagi bantuan. Dan yang paling terkini yang disebut di dalam Belanjawan Sarawak 2022 adalah pelaksanaan skim bantuan deposit perumahan yang menjadikan saya kira Sarawak satu-satunya negeri yang menyediakan inisiatif penyediaan deposit untuk pemilikan perumahan. Turut hadir dalam program tersebut ialah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin serta tetamu jemputan lain. Berita seterusnya, sejumlah RM125,000 peruntukan keran cek projek kecil luar bandar MRP telah diserahkan kepada 8 buah rumah panjang di daerah ini.
Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Sikit Tayai, telah menyerahkan geran tersebut kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang yang terlibat di kediaman penghulu Lubong, Naga Sanggan dan Rumah Jelia Jelema, Lubuk Pengeris, Anap pada Sabtu. Bagi kediaman penghulu Lubon, Naga Sanggan, ia telah diserahkan kepada JKKK Rumah Kennedy Ulu Sanggan, JKKK Rumah Ali Seridin, Naga Sanggan dan JKKK Rumah Ngindan Ulu Sanggan. Manakala penyerahan yang dilakukan di Rumah Jelia Jelema, Mungu Mengeris Anap telah diserahkan kepada JKKK Rumah Jelia Jelema, Mungu Mengeris, JKKK Rumah Nangnang Naga Temajai, JKKK Rumah Luming Sungai Tekuyong, JKKK Rumah Jeli Naga Mebah dan JKKK Rumah Sekaya Tulong Penyarai. Datuk John Siki juga telah meluluskan projek naik taraf Jalan Rumah Jelia sebanyak RM500,000 melalui peruntukan daripada konsensi hutan. Pada majlis penyerahan cek MRP di Rumah Jelia, turut diadakan upacara ngetak rumah panjang baru bagi rumah panjang tersebut. Terdahulu, beliau telah melakukan lawatan kerja dan upacara miring tapak rumah panjang baru di Rumah Kunyun dan seterusnya melawat Rumah Ancau. Selanjutnya dilawas dengan para petani di situ disuruh untuk berebut peluang yang telah disediakan oleh kerajaan negeri untuk memajukan bidang pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong berkata, kerajaan menyediakan pelbagai bantuan serta peruntukan bagi memajukan sektor tersebut. Katanya kerajaan akan terus berusaha untuk memajukan bidang pertanian ini dengan bantuan-bantuan serta peruntukan ke arah ini. Malah bantuan wang ehsan juga disalurkan oleh kerajaan kepada golongan sasar yang menghadapi kesukaran di mana hasil pendapatan mereka terjejas pada musim tertentu. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Agriculture Community Outreach Program Agricorp dan Peladang Prihatin Sarawak di Dataran dan Sango, Tang Sango pada Sabtu. Dalam program itu, Datuk Henry Sum Agong telah menyerahkan bantuan barang-barang input pertanian berjumlah RM213,272 dan bantuan wang ehsan berjumlah RM51,000 untuk musim tengkujuh serta penyerahan secara simbolik hasil tani menerusi program Peladang Prihatin Sarawak. Manakala di Jemoreng dengan mantan adunya Datuk Mursyid Diranja Dr. Juanda Jaya hadir untuk menyempurnakan majlis ringkas penyerahan 5 set komputer kepada 5 jawatan kuasa keselamatan dan kemajuan kampung JKKK Kampung Igan pada Isnin. Antara JKKK yang menerima set komputer tersebut adalah JKKK Kampung Sekerang Igan, JKKK Kampung Tengah, JKKK Kampung Pulau, JKKK Kampung Baru Ismail dan JKKK Kampung Baru Dagang. Datuk Juanda Jaya yang juga merupakan pengurusi Lembaga Amanah Kemajuan Islam Igan Laki turut menyerahkan satu set kepada badan tersebut. Sumbangan komputer adalah bagi memudahkan kerja JKKK serta NGO di kawasan Igan dalam menghasilkan dokumentasi serta kerja-kerja atas talian. Dalam majlis sama turut disumbangkan cek projek kecil luar bandar MRP yang bernilai RM5,000 setiap satu kepada 5 penerima iaitu Igan Sepak Takraw Community, Persatuan Bola Sepak Igan, Persatuan Usaha Wanita Igan, Kelab Dewan Serbaguna Igan serta Persatuan Futsal Igan. Manakala JKKK Kampung Tengah Igan menerima cek MRP bernilai RM10,000 bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti tahunan kampung tersebut. Terdahulu, Datuk Dr. Juanda turut merasmikan seminar keluarga Sakinah yang dikenalikan oleh penceramah jemputan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS di Masjid Darul Falah Igan. Beliau juga berkesempatan menyampaikan ceramah berkenaan institusi kekeluargaan kepada para hadirin yang hadir. Sementara itu, Pegawai Agama Islam bahagian Muka, Ustaz Abang Faisah Abang Bujang memberitahu seminar tersebut mendapat sambutan menggalakkan serta respon positif daripada peserta yang hadir. Alhamdulillah, setakat program yang telah kita adakan pada hari ini di Masjid Darul Falah Igan di bahagian Muka, pihak kami telah menerima sambutan yang amat-amat menggalakkan. Ini hasil daripada komitmen yang amat baiklah daripada penduduk setempat, iaitu di kalangan kaum ibu dan kaum bapa, dan begitu juga sokongan yang amat kuat dan amat padu daripada ahli yang berhormat wakil rakyat kat sini yang mana amat-amat
sangat-sangat membantu pada pihak kami Jabatan Agama Islam Sarawak dalam kami meneruskan usaha dakwah dan penjelasan kepada perkara apa yang disebut sebagai untuk ke arah menuju keluarga sakinah. Sekian, terima kasih. Beralih dengan laporan persidangan Dewan Rakyat, tiada kes kematian yang dapat dikaitkan secara langsung dengan vaksin COVID-19 sepanjang tempoh pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang bermula pada 24 Februari sehingga 20 November 2021. Timbalan Menteri Kesihatan II, Dato' Aaron Argo Dagang berkata, dalam tempoh tersebut, sebanyak 51,842,386 dos vaksin COVID-19 telah diberikan kepada penerima vaksin. Sepanjang tempoh tersebut, ujarnya sistem pelaporan sedia ada di Pusat Pemonitoran Kesan Advance Kebangsaan telah menerima sebanyak 23,163 laporan kesan advance susulan imunisasi AEFI iaitu 0.45 laporan bagi setiap 1,000 dos vaksin yang diberikan. Sebanyak 93.3% daripada laporan yang diterima ini melibatkan kesan sampingan ringan dan sederhana seperti sakit di tempat suntikan, demam, pening serta keletihan dan biasanya akan pulih dalam tempoh beberapa hari. Daripada jumlah ini, hanya 1,549 laporan dikategorikan sebagai serius iaitu 0.03 laporan bagi setiap 1,000 dos diberi, di mana penerima vaksin dimasukkan ke hospital untuk pemantauan dan rawatan lanjut bagi beberapa hari. Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Rakyat bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Sungai Buloh R. Sivarasa pada Selasa. Dato' Aaron menambah, daripada jumlah kes serius setakat ini, terdapat 535 laporan yang merekodkan kes-kes kematian dalam kalangan penerima vaksin COVID-19. Namun begitu, setelah penilaian kualiti dijalankan, sehingga kini beliau menegaskan tiada kes kematian yang dapat dikaitkan secara langsung dengan vaksin COVID-19 yang telah diberikan. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Kerap basuh tangan menggunakan air dan hand sanitizer dengan cara yang betul bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Salam UKAS.